hingga 3 Julai 2022 bermula dari 9 pagi hingga 6 petang di Litar Datuk Sagor, Pasir Salak. Pelbagai pameran dan perkhidmatan kerajaan disediakan terus kepada rakyat. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial rasmi Keluarga Malaysia dan laman web www.keluargamalaysia.gov.my. Amalkan SOP terkini fasa peralihan ke endemik. Jumpa anda di sana. Spectrum Pagi Bernama Radio. Ya, Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Kita bersama-sama dalam program Temu Bual Radio pada waktu ini. Ya, hari ini kita nak bawakan topik tentang prasarana keluarga Malaysia luar bandar negeri Perak. Baik. Dan pasti kita nak tampilkan tetamu kita menerusi talian telefon. Kita bawakan kepada anda yang bahagia Datuk Cik Murad Sayang Ramjan, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, Datuk. Datuk okey tak? Alhamdulillah. Sama saya ni Raifah dengan Natasha ke? Betul lah tu, Datuk. Lama tak pergi ke Bernama Radio Itu ya? nak kata, ingat Datuk datang. Marilah datang di sini bersama. Tak apa, lain kali kita buat lain. Kita buat semua. Boleh, Datuk. Okey, Datuk. Allah. Kementerian Pembangunan Luar Bandar merupakan sebuah kementerian yang menerajui pembangunan sosioekonomi dan juga pembangunan prasarana untuk masyarakat di luar bandar dah tentunya. Jadi kita nak tahu, Datuk, tentang definisi luar bandar itu. Silakan. Okey. Saya ingat pada pagi ni, bila kita bercerita tentang definisi luar bandar, saya ingat kita tak payahlah akademik sangat Raifah Ya, Datuk. Boleh, Datuk. Boleh. Kalau kita cerita terlampau akademik kan panjang kan 2 jam pun tak cukup. Jadi kita bagi simple je, ringkas saja. Ya. Kalau kita kata definisi luar bandar ni, kawasan yang kita kata kepadatan penduduk dia rendah, dan kemudian kalau kita ikut Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2010, dia mengatakan bahawa kawasan luar bandar ialah kawasan yang berada di luar kawasan operasi pihak berkuasa tempatan. Mudah kita faham itu je. Maksudnya dia di luar kawasan PBT, itu dikira kawasan luar bandar. Okey, itu dia ayat mudah nak faham tentang definisi luar Tak bandar. payah akademik sangat. Okey. Okey, baik. Dan dasar pembangunan luar bandar. Okey, kita nak tahu itu pula. Apakah yang dimaksudkan dengan dasar pembangunan luar bandar ataupun secara ringkasnya DPLB ini, Datuk? Okey, dasar pembangunan luar bandar atau DPLB ni, dia menjadi satu dasar yang telah kita gubal di peringkat kementerian dan menjadi salah satu kata sebagai panduan dan rujukan dalam kita melaksanakan setiap program dan aktiviti di kementerian ni. Jadi kalau secara ringkasnya objektif dasar pembangunan luar bandar ni, dia akan menjadi teras kepada hala tuju untuk pembangunan luar bandar di Malaysia. Kalau saya boleh pergi secara pantas atau saya laju berkaitan dengan dasar luar bandar ni, dia mempunyai 10 teras. Yang pertama, kita katakan bahawa dasar luar bandar ni, teras yang pertama ialah kita nak mewujudkan ekonomi berdaya saing dan mampan di kawasan luar bandar. Kemudian yang kedua, kita nak menjadikan keusahawanan tu sebagai pemacu untuk pembangunan ekonomi. Kemudian yang ketiga, kita nak supaya modal insan berkualiti di kawasan luar bandar. Keempat, ini yang kita nak bincangkan pada hari ini berkaitan dengan prasarana lengkap dan canggih. Kemudian, keunggulan generasi belia luar bandar. Keenam, kita nak wanita luar bandar yang progresif. Yang ketujuh, kehidupan luar bandar yang sejahtera. Yang ke-8, sistem penyampaian dan tadbir urus yang cekap. Yang ke-9, biodiversiti dan alam sekitar yang mampan. Dan yang ke-10, perumahan, pembangunan wilayah dan penempatan desa yang terpadu. Okey, baik, dan ada sangat banyak sebenarnya yang nak dicapai untuk pembangunan luar bandar itu sendiri. Tapi Datuk, setiap usaha yang dilakukan pasti ada cabarannya. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya isu dan cabaran dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur luar bandar itu sendiri. Okey, kalau kita bercerita tentang cabaran untuk pembangunan infrastruktur sebagaimana yang kita sedia maklum, yang pertama kita kata bahawa macam kita semua sedia maklum lah, bila kita nak melaksanakan projek-projek pembangunan di kawasan luar bandar, halangan utama kita ialah
lokasi projek kita ni yang jauh sangat. Kadang-kadang di kawasan pendalaman dan kemudian tidak mudah untuk kita sampai ke kawasan tersebut lah. Jadi bila kita nak mengangkut barang dan sebagainya, kita akan menghadapi kesukaran lah. Ini antara cabaran yang kita hadapi. Kadang-kadang tu kita terpaksa melalui jalan balak dan kemudian kalau hujan yang lebat dan sebagainya, memang susah lah untuk kita sampai ke kawasan-kawasan tersebut. Dia akan melambatkan sedikit pelaksanaan projek, tetapi itu tidak bermaksud pula kita tidak berusaha ke arah itu. Berbagai-bagai usaha lah yang kita buat untuk pastikan bahawa pembangunan projek di pembangunan luar bandar juga orang kata apa, mencapai matlamat sebagaimana yang kita harapkan. Yang kedua, kalau kita lihat pula ialah hari ini selepas orang kata apa, kita melalui daripada fasa pandemik kepada endemik so ada beberapa perkara lah yang menjadi masalah kita. Antaranya ialah kita kekangan terhadap tenaga buruh yang sedang dalam proses pengambilan oleh agensi kajian bertanggungjawab lah, seperti Kementerian Sumber Manusia. Jadi hari itu apabila suatu endemik itu banyak sektor-sektor yang telah ditutup, jadi kita nak dapat kerja balik tu agak susah sikit pada ketika ini. Tapi insyaAllah saya percaya melalui usaha yang dibuat oleh kerajaan, perkara ini akan dapat diselesaikan. Dan kemudian hari ini antara isu yang orang kata agak panas juga ketika ini ialah berkaitan dengan kenaikan kos dalam kos bahan-bahan binaan. Berikutan, kalau kita tahu hari ini fenomena global akibat faktor-faktor luar yang di luar kawalan kita seperti konflik Ukraine dan Rusia, kos kenaikan minyak dan sebagainya. Ini jadi isu yang orang kata apa dalam projek-projek pembangunan kita, termasuk di KPLB. Dan kemudian kalau kita lihat, tentu sekali kadang kita juga menghadapi beberapa isu lah berkaitan dengan pihak berkuasa tempatan, kerajaan negeri. Tetapi di KPLB ni kita mempunyai satu forum yang mana kita menjadikan suatu mesyuarat di antara exco pembangunan luar bandar. Kita kumpulkan sekali di dalam, kita namakan Max Club, di mana dalam forum tersebut kita selalunya berbincang, mencari jalan penyelesaian kalau ada hal-hal yang berbangkit di antara kerajaan persekutuan dan juga di peringkat kerajaan negeri. Itu saya ingat perkara yang sudah kita buat daripada Dasha dalam projek-projek pembangunan di luar bandar ni. Baik, itu dia ya, antara isu dan juga cabaran lah yang mungkin timbul dalam kita nak membangunkan kawasan luar bandar. Baik, untuk anda yang baru saja dengarkan kami, waktu ini kita bersama-sama dalam program Temu Bual Radio. Kita bersama-sama dengan tetamu di dalam talian. Kita ada yang berbahagia, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan, Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Dasar KPLB. Topik kita bawakan Prasarana Keluarga Malaysia Luar Bandar Negeri Perak. Baik, dan antara yang turut ditekankan juga Datuk dalam DPLB ini adalah teras 4, iaitu prasarana lengkap dan canggih. Jadi kita nak tahu ni Datuk, fungsi dan juga peranan bahagian prasarana Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini bagaimana? Okey, kalau di Kementerian Pembangunan Luar Bandar ni kita ada satu bahagian khusus apabila kita bercakap tentang prasarana luar bandar. Jadi bahagian ni kita namakan bahagian prasarana. Ini bahagian prasarana. Nama bahagian ni ialah bahagian prasarana. Jadi bahagian ini dia akan berperanan dalam menyediakan infrastruktur asas di kawasan luar bandar bagi meningkatkan pelbagai kemudahan dan accessibility seperti yang telah dinikmati oleh penduduk kawasan luar bandar pada hari inilah. Okey. Kemudahan infrastruktur asas yang lengkap bagi kawasan luar bandar kita percaya akan dapat meningkatkan keselesaan, kesejahteraan dan menggerakkan pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar. Jadi kalau di bahagian prasarana ini ada 6 program pembangunan infrastruktur yang penting yang dilaksanakan di bahagian ini, iaitu yang pertamanya ialah kita namakan jalan luar bandar. Dia ada dia punya istilah dia ataupun dia punya semua dia panggil JALB jalan luar bandar. Kemudian kita ada jalan perhubungan desa, JPD, jalan perhubungan desa. Kemudian kita ada bekalan air luar bandar, kita namakan BALB. Kalau di KPLB ni dia familiar lah, BALB, BELB, JALB semua tu lah. Kemudian kita ada bekalan elektrik luar bandar, kita ada program amenity social, PAMS,
dan jalan dan lampu jalan kampung LJK. Jadi untuk kita melaksanakan semua yang saya sebut tadi, 6 program pembangunan infrastruktur yang saya sebut tadi, jadi di pihak KPLB kita sentiasa bekerjasamalah dengan pihak-pihak berkepentingan yang lain, terutamanya JKR, JPS, Jawatan Parit Saliran, Kerajaan Negeri, bagi memastikan yang pelaksanaan projek ini akan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh aspirasi keluarga Malaysia ni. Okey. Baik, banyak sebenarnya usaha yang dilakukan memperlihatkan juga kepada apa yang disebutkan oleh Datuk tadi, dan usaha ini khususlah kita melihat kepada negeri Perak. Okey, Datuk, platform-platform media sosial contohnya yang digunakan, sebabnya kadang-kadang kita dah buat Datuk, bila kita buat di kawasan-kawasan pedalaman ataupun di luar bandar ni, orang tak tangkap gambar, dia tak viral, orang kata tak buat Datuk. Jadi dekat mana ni bila dah buat, kita upload, orang nak tengok ini dah buat, ini udah sedia, udah ada. Kalau okey, yang pertama dah terlanjur cerita pasal negeri Perak ni, negeri teman ni. Cantik sangatlah. Teman pun orang Perak. Jadi nak beritahu bagi negeri Perak sebanyak untuk jalan luar bandar. Sebelum kita cerita tadi ni apa benda platform-platform ni, nak cerita dulu, buat promo sikit untuk negeri Perak ni. Bagi negeri Perak, sebanyak 54.7 juta diperuntukkan untuk 11 projek pembangunan dan 1 projek baru di bawah jalan luar bandar. Jadi bawah jalan perhubungan desa ni kita ada 57.5 juta untuk 3 projek sambungan. Maksudnya projek-projek daripada tahun sudah kita sambung pada tahun ini, ada 57.5 juta untuk jalan perhubungan desa. Kemudian di bawah bekalan air luar bandar pun kita ada projek. Jadi bagi negeri Perak, untuk bekalan air luar bandar alternatif ni kita ada sebanyak 55.1 juta untuk 2 projek baru dan 4 projek sambungan. Jadi untuk bekalan elektrik kita ada sebanyak 5.61 juta. Itulah lebih kurang. Kemudian dalam untuk ameniti sosial ni kita ada 5 juta diperuntukkan untuk seluruh negeri Perak, ya. Okey, jadi balik pada soalan tadi, apakah platform social media yang kita gunakan untuk memberikan maklumat kepada masyarakat? Yang pertama sekali tentu sekali kita punya web lah, lawan tersawang kita, www.rurallink.gov.my. Cuma saya masalah sikit je, tidak rural leceh sikit. Rural lain. Itu je masalah. Comel betul. Kemudian kita of course lah, hari ni kita ada Facebook. Baik. Kemudian kita ada Twitter. Hari ni budak-budak muda kita ada Instagram. Kita pun tak adalah tua sangat kan. Yalah. Kita pun gunakan Instagram. Kita ada TikTok. Kemudian kita ada KPLB GOV Official. Jadi sebenarnya kalau lihat dari segi macam mereka dengan macam saya tadi, kita sebenarnya memang ikut orang kata apa, pedal semasa lah. Orang guna TikTok, kita guna TikTok. Orang guna FB, kita guna FB. Twitter, Instagram. Jadi banyak maklumat sebenarnya yang kita orang kata apa, sebarkan kepada masyarakat, kepada orang awam. Dan boleh lihatlah segala program, aktiviti yang kita jalankan di KPLB ni. Jadi untuk tahu maklumat lanjut ni, saya ingat layarilah kita punya orang kata apa, media-media sosial ni. Dan kita juga akan linkkan dengan agensi-agensi yang ada di bawah KPLB. Kita ada MARA, kita ada RESDA, kita ada FETRA, kita ada Lembaga Kemajuan Wilayah, KEDA, Kejora, Kesedah Tengah. Sebab tu hari ni macam saya cakap tadi, sebenarnya kalau nak cerita panjang ni Defa, kita kena jemput pergi ke Bernama balik ni. 2 jam pun tak habis cerita ni. Baik. Itu dia ya, www.rurallink.gov.my. Jadi kat situ kita boleh tengok lah ya, orang Perak boleh tengok tu usaha yang telah pun dilaksanakan. Betul. Jadi kan untuk program bulan Jun, buka je dia dah ada banner program Pusat Komuniti Desa PKD seluruh negara sepanjang Jun. Besar-besarnya. Klik di situ. Betul-betulnya. Udahlah besar macam teman. Ni. Kita kena buka ke buka? Udah tengah
Ya bukanlah ni rural Boleh link. lah tu. Ada banyak ni kalau nak menjadi usahawan pun boleh, macam-macam lah perkhidmatan apa semua ada. Datuk, kita kalau menyebut tuan negeri kita ni, kita memang ada bahaya sikit ya, sebab dia lain aspirasi keluarga Malaysia minggu ini pun Kan negeri Perak juga. Jadi kita nak ambil lah mood tu. Mood Perak. Mood Perak tu kan. Okey, dari sudut hala tuju Ya. dan perancangan di bawah KPLB sendiri untuk meningkatkan infrastruktur masyarakat di luar bandar untuk tahun 2022 di negeri Perak. Tadi Datuk dah sebut satu-satu peruntukannya berjuta-juta, tapi kita nak lihat juga berapa bilion agaknya yang Sepanjang tahun ini untuk sepanjang tahun ini di negeri Perak. Datuk. Okey, bagi tahun 2022 ni KPLB telah terima sebanyak 7.016 bilion untuk melaksanakan projek ini keseluruhan lah. Okey. Dari jumlah tersebut 100.3 juta telah diperuntukkan untuk negeri Perak. Jadi untuk kita laksanakan 24 projek, iaitu 4 projek baru dan 20 projek sambungan. Ini maksud kata, bukan kata projek baru tak ada tu, tak ada projek, tidak. Maksudnya ada projek yang itu yang kita kena sambung lagi untuk kita laksanakan pada tahun ni. Jadi keseluruhan kita ada 100.3 juta yang kita peruntukkan untuk negeri Perak ni. Okey, jadi ini nak tunjukkan bahawa kerajaan sentiasa komited, prihatin dan cakna dalam memastikan keperluan masyarakat luar bandar dalam kata apa, untuk kita memastikanlah kehidupan yang lengkap, selamat dan sejahtera ni. Okey. Baiklah, itu dia hala tuju dan juga perancangan KPLB dalam meningkatkan lagi infrastruktur masyarakat luar bandar untuk tahun 2022 bagi negeri Perak secara khususnya. Ya, betul. Okey, jadi kalau nak tahulah kan apa yang ada, apa yang sudah, kan apa yang turut disediakan, apa lagi usaha yang sedang dijalankan, terus saja ke www.ruralink.gov.my. Ataupun rasanya Datuk boleh juga ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia minggu ini kan. Booth di sana dibuka. Okey. Kita punya booth kita di di program aspirasi keluarga Malaysia tu. Bergunjunglah ke booth KPLB situ. Baiklah Datuk. Akan dapat handsome belaka tu yang Datuk ada tak? Datuk ada ke tidak? Itu yang paling penting. InsyaAllah. Datuk boleh Kita insert ni kan. sebenarnya orang kata apa, memang banyak program-program yang kita buat ni. Jadi dekat sana pun boleh tengok, selain daripada pergi, kalau yelah kadang-kadang kita nak melayari web ni pun satu hal juga kan. Kadang-kadang tak puas rasanya. Tapi boleh pergi sana, jumpa dengan pegawai-pegawai kita yang mungkin nak dapatkan maklumat lanjut. Soal jawablah dengan demo tu semua. Senang, depan mata Senang bertentang. Bila mata pun tentang mata kan. Senang ya. Semua soalan-soalan boleh dijawablah segala persoalannya. Jadi boleh datang ramai-ramai pada hujung minggu ini. Baik, apa pun kita ucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Cik Murad Sayang Ramjan, Timbalan Ketua Sesar Bahagian Dasar di KPLB, kerana bersama dengan kami dalam program Temu Bual Radio pada waktu ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih Raifah dan juga Natasha. Tapi itulah, tak boleh tentang masa pula hari ni. Tak apa. Ada lagi akan datang Datuk juga. boleh datang bila-bila masa untuk Datuk. Memang kita buka lah. Lagipun konti dah baru Datuk. Ya. Okey. Nanti insyaAllah kita cari masa banyak kita nak promokan program-program di bawah Kementerian Pengenalan Luar Bandar ni. Ya. Okey. Terima kasih banyak Bernama Radio. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia antara yang cukup ceria sesama kita kongsi lagi persiaran. Macam DJ. Dia macam DJ. Masya Allah. Ada kat sini tukar tempat kita. Memang itu dia yang berbahagia Datuk Cik Murad Sayang Ramjan, Timbalan Ketua Sesar Bahagian Dasar di Kementerian Pembangunan Luar Bandar, bersama-sama dengan kami dalam program Temu Bual Radio. Jadi terus saja dengarkan Bernama Radio, stesen berita bisnes Pilihan anda. Dengarkan Bernama Radio di frekuensi lembaga.